Hari ini ialah hari Sabat yang menggembirakan dan diberkati. Kali ini, mari kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk, Orang yang ingin memakai mahkota mesti menanggung beratnya. Tajuk adalah sedikit panjang. Orang yang ingin memakai mahkota mesti menanggung beratnya. Demikian juga, orang yang ingin memasuki surga juga harus menanggung berat salibnya. Orang yang dapat menanggung berat mahkota adalah layak untuk mahkota itu. Tidakkah Anda berfikir begitu? Ia adalah kelayakan minimum. Begitu juga, sesiapa yang ingin memasuki surga patut dapat menanggung berat salibnya. Kadangkala, saya berfikir bahawa betapa baiknya jika terdapat jalan yang lancar dan rata ke kerajaan syurga. Tetapi, jalan ini yang kita jalani tidak akan menjadi lancar. Yesus berkata, jika sesiapa ingin mengikut aku, dia mesti memikul apa? Mesti memikul salibnya. Dia berkata bahawa setiap orang mempunyai salib sendiri untuk dipikul. Hari ini, 7,7 bilion orang hidup di dunia ini, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai salib untuk dipikul. Orang hanya menyembunyikan itu dengan penampilan yang damai atau harapan untuk masa depan. Jadi orang lain tidak dapat melihatnya. Pada hakikatnya, semua orang mempunyai salib mereka sendiri. Oleh itu, orang yang ingin pergi ke syurga harus menanggung berat salib. Dan orang yang ingin menjadi imamat di Raja Syurga harus menanggung berat mahkota. 2000 tahun yang lalu, orang kudus gereja awal tidak dapat menjalani kehidupan yang lancar semasa berjalan di jalan iman. Walau bagaimanapun, terdapat sebab mengapa Tuhan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang penuh kesukaran. Segala-gala mempunyai sebabnya. Orang sering mahukan hari yang cerah dan menggembirakan untuk 365 hari dalam setahun. Namun, apa akan terjadi jika terdapat hari yang cerah sahaja? Terdapat kawasan seperti itu, di mana itulah padang pasir Arab. Di padang gurun, ia sentiasa cerah untuk 365 hari dalam setahun. Jadi apa yang tidak mencukupi di sana? Air. Oleh sebab air tidak mencukupi, tumbuhan-tumbuhan tidak dapat bertumbuh. Oleh sebab tumbuhan-tumbuhan tidak dapat bertumbuh, binatang-binatang kekurangan makanan. Dan juga, orang tidak dapat hidup di persekitaran yang tandus dan terbiar itu. Sebab itulah kadangkala Tuhan memberi kita cuaca buruk seperti hujan dan kilat. Jika tidak ada kilat, akan membahayakan tumbuhan-tumbuhan. Ia tidak dapat bertumbuh di permukaan bumi ini. Melalui kilat, Tuhan membekalkan nitrogen untuk tumbuhan-tumbuhan. Semakin Anda mempelajari prinsip semula jadi, segala-galanya kelihatan semakin mengagumkan. Tidak ada apa-apa pun dicipta tanpa sebab. Kita mungkin berfikir, mengapakah Tuhan menciptakan guru dan kilat yang begitu lantang dan bising? Mengapakah Dia menciptakan benda sebegitu yang menakutkan orang dan membangunkan bayi yang sedang tidur? Selalunya ada sebab mengapa segalanya dicipta. Oleh itu, apa yang harus kita lakukan untuk memakai mahkota? Kita harus menanggung berat mahkota. Saya bersungguh-sungguh meminta Anda, semua umat syurgawi, untuk menanggung berat salib yang diberikan kepadamu dan menjalani jalan Kristus dengan setia, supaya Anda dapat memasuki kerajaan syurga yang abadi. Marilah melihat buku Injil Lukas, bab 9. Buku Lukas bab 9, ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang ingin menyerupai kehidupan Kristus dan menjalani jalannya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bukankah kita sedang menjalani kehidupan yang mengikuti kehidupan Kristus setiap hari? Namun,
Perkara-perkara baik bukan selalunya dalam perjalanan kita. Walau bagaimanapun, sudah tentu bahwa jalan ini membawa kita ke hasil yang baik. Kadangkala terdapat halangan, rintangan, dan banyak kesukaran dalam proses itu, serta kita sentiasa menghadapi keadaan yang kita mahu elakkan. Apabila kita memasuki terowong, ia adalah gelap pada mulanya. Tetapi akhirnya, kita dapat melihat cahaya terang di hujung terowong. Begitu juga, banyak kali terdapat kesukaran, yaitu salib, yang berada di hadapan kita. Tetapi pada akhirnya, kerajaan syurga yang abadi dihaskan untuk kita. Kita mesti sentiasa ingat ini. Yesus seringkali mengajar bahwa apabila kita mengikut Dia, memikul salib kita sendiri, kita boleh memasuki kerajaan syurga. Marilah melihat buku 2 Timotius, bab 3. Ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apabila kita ingin menjalani kehidupan yang saleh dengan iman kepada Tuhan, semua sistem dunia ini tidak hanya tinggalkan kita sendirian. Dunia ini dianjurkan untuk menimpakan kesukaran, penganiayaan, percubaan, dan masalah ke atas orang yang ingin menjalani kehidupan yang saleh. Semasa mengikut Kristus, kita mungkin ingin menanggalkan salib dengan fikiran, ia akan menjadi sangat baik sekiranya masalah ini hilang. Rasul Paulus juga meminta Tuhan banyak kali untuk menyisihkan duri dalam dagingnya, utusan iblis, yaitu penyakit. Tetapi Tuhan sentiasa berkata kepada dia, cukuplah rahmatku bagimu. Pada waktu itu, Rasul Paulus tidak memahami mengapa perkara sebegitu terjadi kepada dia. Walaupun dia akan menyadari semua sebabnya ketika dia pergi ke kerajaan syurga. Tuhan begitu mengasihi aku, bahwa Dia bahkan memberi aku kesulitan itu. Sebenarnya, kesulitan itu bukan kesulitan. Ia digunakan sebagai brake yang menghentikan aku daripada pergi ke jalan yang salah. Kita seringkali berfikir bahwa salib adalah beban, masalah, dan kesakitan. Tetapi sebenarnya, salib bukanlah beban yang menyiksa kita. Salib adalah penting untuk keselamatan kita. Kita mesti ingat itu. Pada zaman gereja masa awal, Yesus datang ke bumi sebagai manusia, sama seperti kita. Oleh sebab Dia datang dalam badan dan memberitakan Injil, pemimpin-pemimpin agama dan orang yang termasuk dalam agama utama pada masa itu, yaitu orang Yahudi, menganiaya Dia dengan teruk. Mereka menentang setiap ajarannya dan memfitnah Dia tanpa teragak-agak. Suatu hari, Yesus membuktikan bahwa Dia ialah Tuhan yang datang dari syurga. Kita dapat melihat itu di dalam buku Yohanes, bab 10 ayat 30. Aku ialah Mesias yang telah kamu tunggu lama. Aku ialah Tuhan, yaitu penyelamat yang telah kamu tunggu lama. Apabila Dia menjelaskan fakta ini, orang Yahudi memungut batu untuk merejam Dia. Ini disebabkan stereotip mereka yang salah, bahwa Tuhan tidak akan datang sebagai manusia dengan penampilan yang hina ini. Kepercayaan mereka telah salah. Bertentangan dengan ide tetap mereka, Yesus datang ke bumi ini dalam badan, dan Dia melaksanakan pelayanannya selama 3 tahun setengah. Selepas membuka luas jalan keselamatan untuk manusia, Dia naik ke surga. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengikut Dia telah dikategori sebagai bid'ah oleh pemimpin-pemimpin agama dan orang pada masa itu. Seperti yang ada tertulis di dalam buku Kisah Para Rasul, bab 24,
Rasul Paulus telah dituduh dan bahkan disebut sebagai pemimpin kumpulan orang Nazaret di mahkamah. Nampaknya penganiayaan dan kesukaran seperti itu akan menyebabkan halangan yang besar terhadap Injil. Tetapi sesuatu yang menakjubkan berlaku. Semakin mereka dihalang, semakin tersebarlah Injil. Ia adalah seperti haruman myrrh. Semakin ia terpecah, semakin kuat haruman itu jadi. Apabila ia terpecah kepada separuh kali ganda, lebih banyak kuasa Roh Kudus ditambahkan. Apabila ia terpecah lebih dan lebih, berkat Roh Kudus menjadi lebih dan lebih kuat untuk menguatkan gereja masa awal dan membiarkan Injil tersebar bukan hanya di Asia, tetapi juga ke Eropa. Apabila bercakap tentang salib, kita mungkin cuma memikirkan ia adalah simbol penderitaan, percubaan, dan masalah. Sebenarnya, di luar salib, terdapat kehendak Tuhan yang tidak kelihatan. Apabila kita membaca buku Wahyu, bab 22 ayat 1-6, kita dapat melihat bahawa orang yang diberikan janji untuk memerintah buat selama-lamanya ialah orang yang berada di sini. Betul? Mari kita pastikan ini. Buku Wahyu bab 22, ayat 1 berkata, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta Anak Domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Mereka di sini merujuk kepada kita yang akan diselamatkan. Memandangkan ada tertulis, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya di syurga. Bukankah kita harus memakai mahkota itu di kepala kita? Jadi kita mesti menanggung berat mahkota untuk memakainya. Kita tidak dapat mengelakkan diri, tetapi berfikir, mengapakah Tuhan meletakkan beban salib di atas kita? Tuhan boleh melancarkan jalan yang susah dan memudahkan perkara-perkara yang sukar untuk umat-Nya. Dia boleh membantu kita untuk mencapai apa sahaja yang kita fikirkan, inginkan, atau harapkan. Walau bagaimanapun, Tuhan menjadikan Injil bertumbuh melalui penindasan dan berbagai bentuk penganiayaan. Kita perlu berfikir tentang ini dengan teliti. Tuhan berkata kepada kita, "Akhirnya, kamu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Dia ingin meletakkan kita di kedudukan mulia di syurga, bahawa kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Jadi kita memerlukan banyak latihan rohani di bumi ini. Kadangkala kita menderita kesakitan, kesedihan, kesengsaraan, dan kesukaran. Namun Tuhan tidak hanya memberi kita penderitaan, tetapi kegembiraan juga, bukan? Dia juga memberi kita harapan, bukan? Kita seronok dengan fakta bahawa kita mempunyai janji syurga, bukan? Kalau bukan kerana kita akan menjadi raja-raja, dan bukan cuma malaikat biasa yang mengikut raja-raja di syurga, Tuhan tidak akan memberi kita kesakitan, penderitaan, kesukaran, dan percubaan. Oleh sebab semakin lama kita menderita, kita menjadi bekas yang lebih besar. Mari kita ingat fakta ini dalam minda dan membaktikan diri kita ke dalam kehidupan Kristus, yaitu jalan salib sepenuhnya dan secara aktif. Marilah melihat buku Roma bab 8. Bab 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Mahkota mempunyai berat yang tertentu. Kita patut dapat menahan berat mahkota itu. Alkitab berkata bahawa kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terdapat penderitaan, bukan hanya pada masa kedatangan Kristus buat kali pertama, tetapi juga pada hari-hari terakhir yang kita hidup sekarang. Mempertimbangkan bagaimana Sion kita menjadi seperti ini hari ini, prosesnya bukan sentiasa lancar. Bapa Syurgawi telah membimbing kerja penginjilan melalui banyak kesukaran, dan Ibu Syurgawi telah bekerja untuk kita melalui penderitaan yang tidak terhitung untuk memberitakan kebenaran ini di Samaria dan sampai ke hujung bumi, agar semua orang boleh mengetahui kebenaran. Mereka telah berusaha banyak untuk menjadikan kita seperti sekarang. Kita semua umat Sion mengetahui dengan baik bahawa orang yang ingin memakai mahkota mesti menanggung beratnya. Buku Roma bab 8 berkata bahawa oleh sebab kita ialah pewaris syurga, waris bersama dengan Kristus, kita mesti melakukan apa? Kita mesti berkongsi penderitaannya, supaya juga dapat berkongsi kemuliaannya. Kalau begitu, orang yang diakui oleh Alkitab sebagai pewaris Tuhan, tinggal di dalam kebenaran apa? Marilah melihat buku Ibrani bab 9. Buku Ibrani bab 9, ayat 15 berkata, karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di sini, kita telah menerima janji, warisan yang kekal, kerana kita ialah pewaris Tuhan, seperti yang tertulis di dalam buku Roma bab 8. Alkitab berkata, orang yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal. Orang yang dipanggil ke perjanjian baru telah menerima janji apa? Tuhan telah berjanji untuk memberi mereka warisan yang kekal, warisan kerajaan syurga. Buku Roma bab 8 menggambarkan mereka sebagai pewaris Tuhan. Di dunia, terdapat banyak gereja seperti pasir di pantai. Tetapi buku Roma bab 8 tidak merujuk kepada mereka semua. Ia hanya merujuk kepada umat Tuhan. Mereka berpegang kepada kebenaran apa? Mereka tinggal dalam kebenaran perjanjian baru. Jadi Alkitab berkata bahawa Kristus ialah pengantara bagi perjanjian baru. Sesiapa yang tidak berpegang kepada perjanjian baru tidak dapat berkongsi warisan kekal yang Tuhan janjikan kita. Hanya mereka yang berada dalam perjanjian baru dapat menerimanya. Mereka ialah orang yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Seperti yang telah kita lihat tadi di dalam buku Wahyu bab 22. Agar dapat berkongsi dalam kemuliaan ini yang telah Tuhan sediakan untuk kita, kita mesti menanggung berat mahkota kemuliaan. Sebab itulah ini bukan jalan yang dapat dijalani oleh setiap orang. Alkitab berkata, jalan ke hidup kekal itu sempit, dan apa? Hanya sedikit orang yang menjumpainya. Sesatlah pintu, dan sempitlah jalan. Jalan ini tidak dapat difahami sepenuhnya oleh orang di dunia. Hanya orang yang mempunyai iman yang betul untuk mengikut kehendak Tuhan sepenuhnya dapat mengikut jalan yang Anda jalani sekarang. Itulah jalan yang kita jalani bersama-sama. Kita mesti mengikuti perjanjian baru, jalan kebenaran, bersama dengan Bapa dan Ibu selama-lamanya. Kalau begitu, mengapa Tuhan membiarkan kita menanggung berat salib kita? Tidak bolehkah Tuhan membiarkan kita berjalan di jalan yang lancar dan mudah tanpa memikul salib kita? Jawapan didapati di dalam buku Wahyu bab 22 yang kita baru baca tadi. Tuhan mahu kita menghadapi pelbagai persekitaran untuk menjadikan kita raja-raja yang akan memerintah selama-lamanya. Jadi Tuhan telah memerintah kita untuk memberitakan Injil. Betul? Dalam proses menginjil, kita bertemu dengan orang yang mempunyai kepribadian yang berbeza. Kita juga bertemu dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang berbeza.
Kita perlu berupaya untuk memenangi kebudayaan adat yang berbeza juga. Tiada kesempatan lain untuk mengalami perkara-perkara ini kecuali melalui menginjil. Kita bertemu dengan semua jenis orang yang tidak bersosial, orang yang cemerlang, orang yang sesuai dengan kepribadian kita, dan orang yang tidak. Adakah kita mempelajari sesuatu daripada mereka atau tidak? Kita mempelajari banyak perkara daripada mereka. Mengapa Tuhan memerintah kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Tuhan seorang diri dapat melakukan semua itu dalam sekelip mata, tetapi Dia mengamanahkannya kepada kita. Ini adalah kerana Dia ingin meletakkan kita dalam kedudukan yang dapat kita memerintah sampai selama-lamanya. Betul? Orang di sebuah negara adalah lemah lembut dan taat kepada firman Tuhan. Orang di negara lain tidak. Dan orang di satu lagi negara lain menunjukkan sikap suam-suam kuku. Kita sedang menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan. Dengan berbuat demikian, kita mempelajari banyak perkara. Antara semua pelajaran, terdapat satu pelajaran kita semua pelajari bersama. Kita mesti memiliki kasih yang Tuhan tunjukkan kita untuk membimbing mereka semua ke pertobatan dan keselamatan. Jika kita memberitakan Injil dengan kasih Tuhan, kita semua bersatu di seluruh dunia. Tetapi jika kita menginjil dengan kepribadian sendiri dan fikiran sendiri, ia berterusan menyebabkan kesusahan dan masalah. Apabila kita menginjil dengan kasih Kristus, kita menjadi bersatu, menyerah diri kepada satu sama lain, dan menjaga satu sama lain. Jadi semua Sion kita di 175 negara telah menjadi satu masyarakat dalam Tuhan. Setiap ahli Sion sedang berusaha untuk memberitakan Injil dalam kasih Tuhan. Betul? Setiap hari, saya mendengar berita yang menggembirakan dari seluruh dunia bahwa Injil diberitakan dengan sangat cepat. Saya berterusan mendengar berita yang menakjubkan bahwa pelakon yang terkenal telah dibaptis dan beberapa penerbit filem dan ahli politik telah menerima kebenaran. Orang dari semua lapisan masyarakat dan semua peringkat umur, pelajar, para belia, perempuan dewasa, lelaki dewasa, dan lain-lain, semuanya sedang dibimbing ke Sion. Apabila pelbagai orang seperti itu datang ke Sion, saya sentiasa berfikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyatukan mereka semua menjadi satu keluarga syurgawi dan membimbing mereka berada di jalan yang benar ke syurga. Setiap orang mempunyai salib mereka sendiri untuk dipikul. Betul? Sesiapa yang tidak memikul salib mereka tidak dapat pergi ke syurga. Kita semua mempunyai salib kita sendiri untuk dipikul. Saya sangat gembira untuk mencari saudara-saudari kita yang hilang, tetapi ia mengambil masa bagi mereka untuk dilahirkan semula menjadi umat syurga. Dan ia juga memerlukan pengorbanan dari pihak ahli-ahli di sekitar mereka. Mereka perlu menanggung berat salib itu. Menurut Yesus, orang yang tidak memikul salib mereka sendiri tidak dapat memasuki kerajaan syurga. Dia berkata, mereka tidak boleh menjadi murid-muridku. Jalan tanpa salib tidak akan menjadi jalan Kristus. Tuhan mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Namun, Dia datang ke bumi ini dan memikul beban salib. Diejek dan dihalang dengan pelbagai cara. Dia telah disebat dan dipaku di atas kayu salib, dan lambungnya telah ditikam dengan lembing. Mengapakah Dia berjalan di jalan yang menyakitkan ini? Dia mampu mencapai segala-gala tanpa mengalami semua penderitaan itu. Betul? Dia berjalan di jalan salib dengan senyap dan berkata, jika kamu ingin mengikut aku, kamu mesti memikul salibmu. Aku telah menjalani jalan salib, jadi hanya orang yang memikul salib mereka sendiri boleh mengikut jalanku. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Betul? Semua saudara-saudari kita yang tercinta di Sion, hari ini,
Mari kita berfikir tentang mengapa Tuhan membenarkan kita berjalan di jalan salib. Jika kita berfikir tentangnya dengan teliti, kita boleh membentangkan kesimpulan. Orang yang ingin memakai mahkota mesti menanggung beratnya. Kita ialah orang yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Betul. Antara banyak keadaan yang berbeza, kita mungkin mengalami ini dan itu, diletakkan dalam situasi jenis ini atau itu, dan berdepan dengan banyak budaya dan orang. Walau bagaimanapun, jika kita tetap bersatu dan mencapai keharmonian melalui kasih Kristus, ia akan menjadi seperti dunia syurga yang mulia. Bukan? Kita sepatutnya mengharungi perubahan sebegitu di bumi ini sebelum kita pergi ke syurga. Untuk ini, jalan salib diberikan kepada kita. Janganlah kita coba untuk berpaling daripada beban salib, tetapi memikul bebannya dan mengikut Kristus sampai akhir. Semasa mengikuti Kristus, perkara yang paling penting ialah menginjil. Walaupun kita tidak menginjil, Tuhan dapat melakukan segala-galanya. Jika Tuhan menunjukkan hanya beberapa kebolehan dan beberapa perkara yang mengejutkan orang, Dia boleh membuat setiap orang percaya kepada Dia dalam sekelip mata. Namun, daripada berbuat demikian, Dia mengamanahkan misi itu kepada kita. Walaupun kita tidak mempunyai kuasa atau hikmat atau kebolehan dan kekurangan banyak, Tuhan mengamanahkan misi itu kepada kita, agar kita boleh berjalan di jalan itu. Rasul Paulus pernah berkata bahawa usaha dan pengorbanan yang dia lakukan semasa menginjil kepada orang adalah sama seperti sakit bersalin. Dia berkata bahawa ia adalah kesakitan yang sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Mengapakah Tuhan memberikan beban sebegitu kepada kita? Kita perlu berfikir tentang ini. Jawapannya, orang yang ingin memakai mahkota mesti menanggung beratnya. Ya, adalah lebih baik jika seorang raja tidak perlu memakai mahkota, tetapi dia mesti memakai mahkotanya. Tidak ada raja tanpa mahkota. Kita mesti menanggung berat mahkota. Semasa berbuat demikian, kita harus memberikan pujian dan kemuliaan yang abadi kepada Bapa dan Ibu. Kita mesti memahami sepastinya bahawa terdapat kehendak yang tertentu apabila Tuhan memberitahu kita untuk melakukan ini dan itu. Kita tidak harus sama-sama menginjil hanya kerana misi itu diamanahkan kepada kita. Tetapi kita mesti berfikir, ini adalah kesempatan untuk aku yang akan menjadi raja untuk menanggung berat mahkota itu. Buku Matius bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini bermaksud bahawa kita akan mengalami segala-galanya di setiap tempat. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus bukanlah mudah, dan mematuhi segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus bukanlah mudah juga. Banyak orang tidak mengikuti ajaran Yesus, walaupun mereka mengetahuinya. Tetapi sebaliknya, banyak orang tidak tahu apa yang harus mereka ikut. Namun, Yesus berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Anda ialah raja, Anda tidak boleh mempunyai pandangan yang sempit, dan bukan hanya berfikir tentang apa yang berada di sekitarmu, tetapi mesti mengetahui segala-gala di dunia. Apa yang dapat menjadikan rakyatku hidup aman damai? Apa yang boleh beta lakukan untuk membantu rakyatku? Seorang raja mesti berfikir tentang perkara-perkara ini. Kalau begitu, kita perlu mengharungi banyak pengalaman. Kita perlu bertemu dengan orang daripada semua peringkat umur. Kita perlu menemukan pelbagai budaya dan berdepan dengan orang yang mempunyai kepribadian yang berbeza. Janganlah kita berfikir, mengapakah Tuhan memberi kita sistem sebegitu dan membiarkan kita melakukan perkara-perkara itu. Saya berfikir susah untuk menginjil. Bukan setiap orang dapat melakukannya. Daripada memikirkannya seperti itu, kita mesti melakukan semua perkara yang diberitahu oleh Tuhan kepada kita. Dalam perjalanan ke syurga, setiap orang memerlukan pengalaman. Jadi Tuhan berkata,
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini, orang yang ingin memakai mahkota, yaitu orang yang ingin memasuki surga, dia mesti menanggung berat mahkotanya. Jika kita menanggung berat salib, Tuhan akan memberi semua anak-anak Sion berkat dan mahkota kehidupan kekal yang tidak akan hilang. Betul? Dengan memiliki harapan itu, dalam minda kita, mari kita melakukan yang terbaik. Sampai hari apabila Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, mari kita berusaha lebih banyak untuk menginjil, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan, agar kita boleh memenuhi kehendak kudus Bapa dan Ibu. Dengan meminta Anda untuk berbuat demikian, saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.